Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dihormati jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafak syukur dengan limpah rahmatnya dapat lagi kita bersama pada hari ini. InsyaAllah kita sambung hari ini perbincangan kita dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke-77 ya. Pada bulan lepas kita membincang hadis berkenaan dengan Allah tidak menarik kembali ilmu pengetahuan dengan jalan mencabut dari hati sanubari manusia, tetapi dengan jalan mematikan orang-orang yang berpengetahuan ataupun dengan mematikan para ulama ya. Hari ini kita masuk hadis yang ke-77. An Abi Sa'id Al-Khudri qalatin nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana 'alaika ar-rijal faj'al lana yawman min nafsik fawa'adahunna yawman lakiyahunna fihi fawa'azahunna wa amarahunna fakana fiha qala lahunna ma min kunna imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnataini faqala wasnatain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, beberapa orang wanita memajukan permohonan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak memperoleh waktu untuk belajar dari anda kerana semua waktu telah diisi oleh orang lelaki. Oleh kerana itu, sediakanlah barang sehari untuk kami agar kami dapat pula belajar. Maka Nabi menjanjikan kepada mereka suatu hari khusus untuk pengajian wanita, di mana Nabi mengajar dan menyampaikan perintah-perintah Allah. Antara lain, Nabi bersabda, barang siapa di antara kamu kematian 3 orang anak, menjadi dinding baginya dari api neraka. Bertanya seorang wanita, kalau 2 orang? Jawab baginda, ya, 2 orang juga. Jadi tuan-tuan, yang pertamanya, hadis ini menjelaskan suasana zaman Nabi SAW di mana Nabi mengajar ni. Memang orang-orang yang nak belajar ni orang-orang lelaki lah terutamanya, kan? Sebab orang lelaki ni memang dia ke sana kemari, keluar dan sebagainya. Macam kita lah kan, orang lelaki pergi belajar lebih. Sedangkan kewajipan menuntut ilmu tu dia untuk semua. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni fardu untuk semua, lelaki ataupun perempuan. Jadi orang perempuan ni bila orang lelaki pergi belajar, dia pun nak belajar juga.
Tu bagusnya orang perempuan kan. Orang lelaki ni agaknya kalau orang perempuan belajar aja dia kata dah orang perempuan belajar kita tak payah kata dia kan. Dia orang perempuan dia tak orang perempuan lelaki je belajar kita nak juga. Dia jealous dia nak belajar, nak tahu. Jadi dia minta 1 hari lah daripada Nabi. Dan Nabi bagi. Maknanya Nabi sediakan hari yang khusus untuk orang perempuan belajar. Jadi saya rasa kat masjid-masjid kita pun ada kan. Kuliah-kuliah khusus kepada wanita-wanita ni. Kalau tuan-tuan semua yang datang masjid ni balik daripada setiap hari kuliah tu boleh menyampaikan kepada anak isteri, itu baguslah. Maknanya anak isteri tak payah datang untuk pergi belajar, tak apa. Tuan-tuan sampaikan semua. Hari Jumaat balik khutbah sampaikan. Tapi banyaknya bila balik ditanya dengan isterinya tak boleh jawab. Khutbahnya apa tadi? Entahlah kata dia. Entahlah tu sama ada tak faham ke tidur tak tahulah kan. Tapi sepatutnya disampaikan. Jadi kita bincang-bincang macam ni pun balik-balik kot. Lepas isyak ni tak tahulah yang nak makan malam ke yang apa tak tahu masing-masing tu. Jadi sembang-sembang lah, sampaikanlah ilmu itu. Dan seandainya ada kuliah-kuliah khusus untuk wanita, sama ada yang mengajar tu orang lelaki atau orang perempuan, boleh je bagi mereka itu pergi supaya dapat juga ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu-ilmu yang lebih kewanitaan, lebih kewanitaan. Apatah lagi kalau orang perempuan yang mengajar. Jadi dia ada perkara-perkara yang mungkin kalau orang lelaki mengajar, walaupun sebenarnya dalam ilmu ni bila mengajar tak boleh malu. Tapi bila kita bercakap di depan perempuan ni kadang-kadang malu juga kan. Kena ada malu. Saya dulu ada ustaz lah. Memang dia pemalu, mengajar fiqh. Jadi dia banyak guna bahasa kiasan. Contohnya dalam bab merancang keluarga umpamanya dalam fiqh kan. Jadi bila cerita tentang persetubuhan, dia akan guna bahasa kiasan. Bila pakai kondom, dia nak sebut kondom pun dia malu. Dia kata pakai elastokin, kata dia kan. Jadi dia guna kiasan-kiasan. Kadang-kadang bila sebut pasal, contohlah kan, pasal mahar umpamanya. Al-mahru, apa dia mahar ni apa? Mahar ni dari segi bahasanya tafwidhu bud'in qahran, membuka kemaluan wanita secara paksa. Jadi apa maksud dia? Diuraikanlah kan. Tapi bila orang malu, jadi tak sampai ilmunya. Sebetulnya tak malulah. Tapi mungkin orang perempuan sendiri malu nak tanya sebab ada orang lelaki. Kan? Jadi bila ada khusus untuk mereka tu bagus sebenarnya. Kuliah-kuliah yang khusus untuk perempuan. Jadi Nabi pun menjanjikan kepada mereka satu pengajian yang khusus pada orang perempuan. Jadi di antara perkara yang Nabi jelaskan kepada orang perempuan ni, siapa-siapa yang ada anak sampai 3 orang mati pula tu waktu kecil. Jadi tuan, mengandung, bersalin ini bukan benda ringan. Kadang-kadang bila orang lelaki kata lah mengandung bukan apa pun macam tu kan. Ada orang perempuan letaklah batu-bata 9 bulan bawa sana sini. Itu tak sama. Susahnya tak sama batu-bata tu. Kita tak takut mati, tak takut pecah, tak takut apalah batu-bata kan. Tapi yang dalam perut tu nyawa yang dibawa. Kemudian bersalin. Jadi tuan-tuan yang dah pernah menyaksikan isteri bersalin ke? Ataupun hantar dekat pagar hospital aja. Ni yang muda-muda ni kan, duduk sebelah isteri bersalin tu. Lagi yang kalau ada anak tuan-tuan yang
yang nakal sikit kan. Bila dia ada isteri tu, isterinya nak bersalin tu suruh tunggu sebelah. Baru dia akan ingat mak dia tu. Ya, baru dia akan ingat mak dia. Okey, jadi bersalin tu satu yang berat, ya. Kadang-kadang bersalin-bersalin pula meninggal, ya. Jadi pastinya satu yang amat mengecewakan bagi orang perempuan kan. Ya. Apatah lagi kita tengok dekat Gaza tu, anak kecil-kecil kena bom kan. Pasti hatinya luluh lah. Walaupun keimanannya suruh bersabar kan. Keimanannya suruh bersabar. Dan bayi-bayi yang kecil ni janjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Tetapi dia juga dijanjikan oleh Nabi SAW sebagai peninding daripada api neraka. Ya, dalam istilah kita selalu kita kata Allah lebih sayang, kita kata kan. Ya. Tapi kita ni Allah tak sayang ke, tak mati-mati lagi kan. Ya, itu bahasa lah. Ya, itu bahasa. Ya. Jadi seandainya ada kanak-kanak yang mati dan sebagainya, jadi orang perempuan ni kecewa-kecewa, tetapi dia juga dari satu sudut kena bersyukur kerana anak itu boleh menjadi dinding dia daripada api neraka seandainya dia bersabarlah dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu hadis yang ke-77. Kemudian kita pergi kepada hadis yang ke-78. Inna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ya'rifuhu. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba uzziba. Qalat Aisyah. Faqultu awalaysa yaqulu Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala innama zalikal ardu walakin man nukishal hisab yahlik. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tak tahu maksudnya, ditanyakannya kembali kepada Nabi sampai dia tahu, sampai dia faham. Pada suatu ketika Nabi bersabda, barang siapa dihisab, dia diazab. Maka Aisyah berkata, bukankah ada firman Allah yang mengatakan nanti akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan. Ada satu golongan manusia yang fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi macam mana pula bila dihisab je dia diazab? Kan? Maka kata Nabi, itu hanya dihadapkan saja. Maknanya amalannya hanya dibentang dengan Allah Ta'ala dan Allah ampunkan. Tetapi kalau orang itu diperiksa dengan teliti, maka akan binasalah orang itu. Jadi tuan-tuan, hadis ini satu menjelaskan bahawa Aisyah ni memang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai isteri Nabi, sebagai orang yang bijak. Bijak, ingatannya kuat, yang menyebabkan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Terutamanya hadis-hadis yang perkara-perkara untuk orang perempuan, kan? Dan dia akan bertanya sehingga dia faham. Ya? Kalau ada hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi, kalau dia tak faham, dia akan tanya. Jadi di antara perkara yang dia tanya kembali kepada Nabi, bila Nabi kata, kalau orang itu dihisab, dia akan diazab. Kita ni, kalau dibentangkanlah semua perbuatan kita, dari hidup sampai sekarang ni, nakal-nakalnya, niat-niatnya, semua sekali.
Tak tahulah macam mana nak banding dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi ni. Tapi kita minta Allah supaya tutuplah semua kelemahan-kelemahan kita kan. Ya. Sehingga kalau boleh kita dapat hisab yasirah. Hisab yang mudah. Yang mudah ni Allah bentangkan, manusia nampak, sehingga orang yang beriman menyangka bahawa dia akan masuk neraka kerana melihat begitu banyak perbuatan-perbuatan dia yang tidak selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi oleh kerana sebahagian daripada amalan-amalannya itu menghapuskan dosa-dosanya, berat timbangan amalannya, walaupun amalannya tak banyak, tapi berat timbangan amalannya, menyebabkan Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Maknanya Allah bentangkan itu dan Allah ampunkan. Sebab itu kadang-kadang kita kan, ini orang-orang yang kerja lah kan, orang kerja kan, bila hujung tahun ni, ni hujung tahun kan, semua duk sibuk dengan markah SKT lah, sasaran kerja tahunan kan, macam-macam ni kan. Jadi ada pengalaman seorang kawan lah, dapat markah tinggi lah, tapi saya tak nak sebut berapa lah markah dia. Tinggi markah dia, tak puas hati lagi kan? Dia pertikai bos dia lah kan? Kenapa saya dapat 90 aja? Wah, 90 ni cemerlang lah sebenarnya kan. Tengok orang lain nampak banyak lagi kan. Oh, bila pertikai ni, dia buka satu-satu lah. Tengok balik setahun ni berapa kali lewat datang kerja. Tu macam tu lah, kena hisap lah tuan kan. Markah student bagi berapa? Semua dikorek lah. Turun markah dia tuan. Sebab tu kalau bapak bagi apa-apa, kenapa saya dapat sikit, tak dapat banyak? Jangan pertikai lah. Kan bapak ungkit kan, mampus kita. Kita ni kalau orang cari salah, jumpa semua tuan. Jumpa macam-macam salah kita. Jadi kita doa semoga Allah SWT hisab kita dengan hisab yasirah lah. Semoga Allah Ta'ala dengan rahmatnya mengampunkan semua dosa kita. Dan mungkin juga kita dengan orang ni kena banyak berlebih kurang. Jangan terlalu mempertikai orang lah. Okey. Itu hisab yasirah. Maknanya Allah bentang, Allah bagi keampunan. Okey, hadis yang ke-79. An Abi Shuraih annahu qala li Amr bin Sa'id wa huwa yab'atsul bu'utsa ila Makkah, i'zan li ayyuhal amir uhaddithuka qawlan qala bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fathi sami'athu uzunaya wa wa'ahu qalbi wa absarathu 'ainaya hina takallama bihi hamidallah wa asna alaihi summa qala inna makkah harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yashfika biha daman wa la ya'dida biha sajaratan fa in ahadun tarakhasa likitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu inna Allah qad azina li rasulihi wa lam ya'zan lakum wa innama azina li fiha sa'atan min naharin summa adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amsi wal yuballighi syahidul ghaiba faqila li Abi Shuraih ma qala Amr qala ana a'lamu minka ya Aba Shuraih la tu'idu 'asiyan wala farran bidamin wala farran bi khurbatin. Dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Amr bin Sa'id ketika Amr mengirim tentera ke Mekah,
Amru ni hantar tentera pergi Mekah nak tangkap seorang yang derhaka, seorang yang buat salah lah. Jadi bila orang ni buat salah, dia nyorok kat Mekah. Jadi bila dia menyorok kat Mekah ni, Amru nak hantar tentera nak tangkap orang tu. Jadi dikatakan kepadanya, izinkanlah saya menyampaikan sabda Nabi yang diucapkan beliau pagi-pagi di hari penaklukan Mekah. Yang aku dengar dengan kedua telingaku, aku faham dengan hatiku, dan aku lihat dengan kedua mataku ketika beliau mengucapkan sabdanya itu. Ya. Jadi dia kata, ini Nabi cakap ni depan aku ni, aku ada waktu tu. Aku dengar sendiri, depan-depan ni. Macam kita lah lalu kan. Bila kita cakap, bukan aku dengar je, tapi aku dengar memang direct ni, memang ada depan aku, Nabi cakap. Kata, apa yang Nabi kata? Lebih dahulu Nabi memuji dan menyanjung Allah, dan sesudah itu beliau bersabda, sesungguhnya negeri Mekah diharamkan Allah dan tidak diharamkan oleh manusia. Tidak halal bagi orang yang percaya kepada Allah dan hari kiamat menumpahkan darah di Mekah itu dan menebang pohon-pohonnya. Jika ada orang yang mengatakan halal dengan alasan Nabi sendiri berperang di negeri Mekah, maka katakan kepadanya, sesungguhnya Allah hanya memberi izin kepada Rasulnya sahaja dan tidak memberi izin kepada anda sekalian. Itu pun hanya seketika di siang hari waktu Fathu Makkah. Setelah itu kesucian negeri itu kembali seperti semula. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi Allah jadikan Mekah ni tanah haram. Tak boleh perang. Ya. Jadi yang Nabi takluk Mekah tu, Nabi kata dia hanya diizinkan waktu itu saja untuk menakluk Mekah. Walhal tentera bergarjah pun tak lepas nak menumpahkan darah dekat Mekah. Ya. Jadi seorang bertanya kepada Abu Shuraih, apa jawapan Amr? Kata Abu Shuraih, dia menjawab, hai Abu Shuraih, aku lebih tahu dari anda. Mekah tidak akan melindungi penderhaka, tidak melindungi orang yang lari dengan darah pembunuh, dan tidak pula melindungi pencuri. Maknanya dia kata, yang tak boleh tu pergi serang Mekah. Kata. Tapi kalau ada orang penjenayah menyorok dekat Mekah tu, kena tangkap dia. Jangan pula ada orang curi dekat Masjidil Haram, kita kata, tak boleh tangkap, Mekah tak boleh. Tak boleh, dia kata. Kalau ada mencuri, kena tangkap. Sebab tu ada orang yang kena potong tangan dekat Mekah. Ada orang yang kena hukum bunuh kerana dia membunuh. Yang tak boleh pergi perang dekat Mekah tu. Jadi jangan ada pula buat jenayah dekat Malaysia, pergi umrah bertahun-tahun tak nak balik, nyorok kat sana, ingat tak boleh tangkap. Tangkap. Jadi kena ditangkap. Jadi maknanya yang tak boleh itu perang kat Mekah. Tetapi jenayah-jenayah, yalah tuan-tuan, manusia ni kan bukan kata dekat luar, dekat dalam masjid pun buat jenayah juga kan. Kita dengar berapa ramai orang yang pergi Mekah, duit siap simpan dekat tempat-tempat yang selalu tak simpan lah, hilang juga kata kan. Dan kita pula selalu bila orang hilang duit kat Mekah, kita salahkan orang tu pula tu. Tak halal lah tu. Yang dibawa tak halal katanya. Dah lah kawan ni kerja bukan main sampai sana ditimpa musibah. Balik-balik kita kutuk pula dia kata, yang kau bawa tak halal lah tu. Kata dia. Jangan tuan. Sangka baiklah dengan orang itu. Jadi penjenayah itulah yang perlu disalahkan, yang perlu ditangkap dan sebagainya.
Okey. Jadi kalau katakan ada penjenayah dalam masjid ya, boleh tangkap tuan ya. Tapi yalah, hukuman itu janganlah dalam masjid kan. Sebab tu kalau kita tengok kalau kok lah tuan-tuan cari video-video hukuman dijalankan tu dekat luar masjid lah, bukanlah dekat dalam masjid ya. Tapi dekat Mekah Madinah boleh ya, tangkap. An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tasammau bi ismi wala taqnatu bi kunyati wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abu Hurairah. Ini hadis yang ke-80 ya. Nabi SAW sabda, bagilah nama dengan namaku. Tapi jangan memakai gelaranku. Ya. Jadi Nabi tak bagi. Haram. Pakai gelaran Rasulullah. Tak boleh. Gelaran Nabi. Tak boleh. Ya. Jadi sebab tu sekarang kita tengok orang nama Muhammad ni penuh. Banyak Muhammad. Tapi masalahnya nama Muhammad ni tak bawa imej Muhammad. Itu satu perkara. Bapaknya baguslah bagi nama Muhammad tu dengan harapan besok baiklah macam Nabi. Kan? Tapi jadi pencuri pula. Jadi penjenayah pula. Penjenayah sambil kesalahan nama Muhammad. Aduh. Kan? Tapi kalau tuan-tuan perasan. Ya, yang suka tengok cerita-cerita apa ni Urdu ni, cerita apa cerita Hindi ni, Sarukhan ni, cerita apa panggil Bollywood apa Bollywood. Cerita-cerita Bollywood ni kan, cuba tuan-tuan tengok macam mana dia nak menanamkan minda bahawa orang Islam ni jahat. Kebanyakan penjenayah dalam cerita-cerita Bollywood ni namanya Islam. Kita pula seronok tengok cerita tu. Sampai nangis-nangis tengok cerita tu. Saya teringat dulu, waktu belajar dululah kat Kelantan kan. Petang Jumaat, free. Cerita Hindustan. Hindustan kan. Cerita Hindustan. Balik sembahyang Jumaat tu, bila cerita sedih adalah sampai nangis, kita tengok tu apa benda lah orang ni. Tengok jugalah kalau tak tengok kan. Tapi bila saya perhati kenapa ya pencuri-pencuri namanya Melayu, nama Islam lah kan. Jadi macam dia satu doktrin ditanamkan, yang jahat ni orang Islam. Lepas ni cuba tengok ya. Bukan suruh tengok cerita apa nama ni, tapi maknanya kena prihatin lah ya, kena prihatin. Okey. Jadi Nabi suruh bagi nama dengan nama dia, tak apa. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, sebenarnya lah dia melihat aku. Kerana setan tidak mampu menjelma seperti aku. Ya, jadi kalau kita mimpi jumpa dengan Nabi, pertama nak tahu mimpi jumpa dengan Nabi, kena kenal Nabi lah. Kan? Nak kenal Nabi ni di antaranya tuan-tuan bacalah Syama'il Muhammadi tu. Ya. Baca kitab Syama'il Muhammadi tu, boleh dapat gambaran Nabi tu macam mana lah. Ya. Ataupun dalam mimpi tu dia mengaku dia Nabi. Kan? Dia mengaku ini Rasulullah. Maka dia Nabi. Kerana setan tak boleh menjelma jadi Nabi dan tak boleh mengaku Nabi. Ada satu cerita yang disampaikan pada saya lah. Ada seorang ni dia penagih dadah. Tiba-tiba satu hari dia jumpa dengan ustaz. Dia kata, Ustaz, saya mimpi jumpa Nabi lah, kata dia. Siapa nak percaya penagih dadah jumpa dengan Nabi?
Kan? Mimpinya macam mana? Dia kata dia dah Nabi Muhammad lah. Gitu kan. Jadi ustaz ni pun kata, kalau kau mimpi lagi, kau tengoklah apa tanda dia. Jadi besoknya dia mimpi lagi. Dia mimpi, dia tanyalah dengan Nabi ni. Apa tandanya engkau Nabi? Dia kata dalam mimpi dia tu, Nabi menunjukkan cincin dia yang terbelah. Dia balik besoknya tu, bukan balik lah, maknanya dia besok jumpa dengan Ustaz. Malam tadi aku mimpi lagi jumpa dengan Nabi. Apa tanda dia? Nabi tunjukkan cincin dia kat aku, cincin terbelah. Nah, ustaz ni pun carilah, betul ke cincin Nabi ni ada pecah? Betul. Jadi dia kata kat penagih dadah ni, kalau kau mimpi lagi, kau minta dia doa lah, kau jadi baik. Kan? Dan dia kata memang dia mimpi lagi. Dan dia minta doa kan. Dan jadi baik orang tu. Jadi tak semestinya tuan, kita kata kalau mimpi Nabi ni orang-orang yang apa? Yang waro-waro kan, yang rendah diri, yang ya moga-moga nampak jugalah mimpi tu kan. Tapi Nabi kata kalau memang mimpi jumpa dengan aku dan mengaku Nabi itu, memang akulah Nabi kata. Syaitan tak boleh mimpi. Jadi ada seorang lagi ni, dia kata dia mimpi jumpa dengan Nabi juga. Ya. Tapi dia kata mimpi jumpa dengan Nabi, Nabi tengah nak basuh kereta kata dia. Pelik sikit lah. Nabi tengah nak basuh kereta. Jadi dia tanya, kau ni siapa nak basuh kereta ni? Aku Muhammad Rasulullah, kau tak kenal ke? Jadi dia pun cerita. Dia kata, aku jumpa dengan Nabi. Ya ke dia Nabi? Dia kata. Macam mana? Pakai seluar pendek, basuh kereta. Dia kata apa? Dia kata, kau tak kenal aku ke? Aku Muhammad Rasulullah. Lalu ditanya kepada orang yang mimpi tu, engkau ni amalan kau apa sebenarnya? Memang dia ni tak pergi masjid tuan. Memang nak maghrib kerjanya basuh kereta. Kat rumah dia pakai seluar pendek, basuh kereta. Orang pergi masjid pun dia buat tak tahu. Jadi ustaz ni kata, ingat tu amaran daripada Nabi, engkau ni jahil sangat sampai tak kenal Nabi ni. Nabi kata engkau tak kenal dengan dia, berhati-hati. Jadi kadang-kadang Nabi datang dalam bentuk yang begitu. Sebab Nabi kata, kalau yang dia mengaku Muhammad Rasulullah, memang dia Nabi Muhammad. Cuma dia datang mungkin dalam keadaan nak sedarkan orang tu. Macam inilah perbuatan kau hari-hari yang memang sampai tak kenal dengan Nabi, tak nak ikut Nabi. Jadi kita ni boleh jadi banyak orang cerita jumpa Nabi, nampak wajah daripada jauh, keindahan jumpa dengan Nabi. Tapi boleh jadi juga manusia berjumpa dengan Nabi ni dalam keadaan yang berbagai. Tetapi kalau dia mengaku aku adalah Muhammad Rasulullah, maka dia adalah Nabi. Dan mimpi-mimpi ni tak mesti cerita dengan orang. Kan? Masalah orang nak percaya tak percaya, dia pasal. Tapi mimpi kita kena tahu. Kalau Nabi kata kita tak kenal dia, kita kena muhasabah ni. Takut sangat aku ni kena berubah. Pada saya begitu. Ya. Okey. Kemudian Nabi berpesan, dan siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka biarlah dia menempati tempatnya dalam neraka. Jadi mungkinlah jumpa dengan Nabi, mimpi jumpa dengan Nabi. Kemudian dia sampaikan apa yang dia mimpikannya itu, tak apalah. Masalah orang nak dengar, tak dengar. Sebab mimpi bukan hujah tuan. Mimpi bukan hujah. Jadi Nabi jumpa dengan kita tu untuk kita lah. Tapi kalau kita mengada-ngadakan cerita, ini Nabi suruh ni, aku jumpa dalam mimpi. Kalau tak mimpi, dia cerita, dia menipu dengan mengatakan Nabi suruh macam ni, aku jumpa dalam mimpi aku, falyatabawa
maq'adahu minan nar, maka sebenarnya dia sedang menempah tempatnya di dalam neraka. Ya. Jadi kita kalau Nabi tak buat, kita jangan kata Nabi buat. Kalau Nabi tak suruh, jangan kata Nabi suruh. Kan? Walaupun benda-benda yang baik. Ya. Kerana baik pada kita belum tentu baik di sisi Allah Ta'ala. Kan? Macam selalu saya katalah, sembahyang. Semua orang kata sembahyang tu baik. Tapi sembahyang lepas subuh, tak baik. Sembahyang lepas asar, tak baik. Bukan tak baik semualah. Tapi maknanya sembahyang ba'diyah lepas subuh tak ada. Kan? Nabi tak bagi. Kalau sembahyang jenazah adalah. Kan? Jadi yang kita rasa baik tidak mestinya baik. Kerana baik dan buruk dalam Islam itu penilaiannya adalah penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tu mimpilah, mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nama-nama umpamanya bagi nama yang elok-elok, walaupun mungkin bukan dengan nama Nabi Muhammad, ya, mungkin guna nama sahabat dan sebagainya. Saya jumpa dengan ada seorang alim, ya. Dia bagi nama anak dia Muawiyah. Saya kata Muawiyah ni jarang lah orang Melayu. Tak ada kot saya rasa nama Muawiyah. Nama anak dia seorang je kot, Muawiyah. Dia kata fitnah terhadap Muawiyah ni sampai orang tak nak bagi nama anaknya Muawiyah. Sebab tu saya bagi nama anak saya Muawiyah, dia kata. Biar orang tanya kenapa. Sampai macam tu sekali. Ya. Sebab ialah di kalangan para sahabat ni juga banyak, ya, yang menerima fitnah-fitnah dan sebagainya lah, ya. Okey, itu hadis yang ke-80. Kita ada 10 saat lagi. Saya rasa kita berhentilah kat situ, ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Taqar kata sebagai kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.